Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi sebagai ketua kumpulan bagi kumpulan 1. Ahli kumpulan saya terdiri oleh Ahmad Akmal, Ahmad Fahmi, Aidil, Amin, Syafi'i, Mukhlis dan Imran. Kumpulan kami akan membentangkan tentang Islamofobia. Bagi pengenalan Islamofobia, saya akan menerangkan tentang memahami konsep Islamofobia. Ia terdapat 3 konsep, iaitu yang pertama, definisi Islamofobia, yang kedua, bentuk Islamofobia, dan terakhir, manifestasi Islamofobia. Definisi Islamofobia. Islamofobia digunakan bagi merujuk kepada fenomena kebimbangan atau istilah fobia itu sendiri terhadap agama Islam. Terdapat pelbagai istilah lain yang digunakan pakai, iaitu Muslim radicalization, anti-Muslim hate crime, anti-Islamic phenomena, xenophobia, dan akhir sekali religiously based hate crime. Seterusnya, istilah Islamofobia ini semakin popular digunakan selepas terjadinya insiden 11 September 2001 di Amerika Syarikat dan diikuti dengan insiden pengeboman di Madrid pada 11 Mac 2004 dan akhir sekali insiden pengeboman di London pada 7 Julai 2005. Persepsi negatif yang terbina akibat fobia terhadap Islam ini dapat dilihat dalam pelbagai aspek, dan ini merangkumi pandangan serong terhadap undang-undang, nilai-nilai dan budaya yang dibawa oleh Islam. Melalui kesan daripada tragedi yang berlaku di 3 buah tempat itu telah memburukkan nama Islam kerana pengganas yang melakukan pengeboman dan segala insiden itu menggunakan nama Islam, dan itu menyebabkan Islamofobia di kalangan masyarakat yang bukan beragama Islam semakin tinggi, dan mereka mempunyai pandangan yang buruk terhadap agama Islam dan penganut agama Islam yang ada di negara mereka. Seterusnya kepada konsep yang kedua, iaitu bentuk Islamofobia. Islamofobia ini mempunyai 2 bentuk, iaitu yang pertama, institutional Islamofobia, yang merujuk kepada organisasi atau mana-mana pertubuhan yang mendiskriminasi berdasarkan identiti agama. So, pertubuhan-pertubuhan ini bergerak secara berkelompok atau kuantiti yang ramai untuk melawan dan mendiskriminasikan hak-hak orang yang beragama Islam. Dan yang kedua ialah non-institutional Islamofobia, yang berlaku apabila ianya melibatkan Islamofobia oleh individu sahaja. Yang konsep yang terakhir ialah manifestasi Islamofobia. Ia terbagi kepada 3, iaitu media, kedua intelektual, dan yang terakhir politik dan perundangan. Dalam media, terutamanya media pro-barat, sering menyebarkan isu-isu yang membawa kepada keburukan ataupun sisi negatif yang dilakukan oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan nama Islam, sedangkan Islam itu sendiri tidak mengajar penganut-penganutnya untuk melakukan keganasan. Yang kedua ialah intelektual melalui penulis-penulis buku di barat mengarang buku-buku yang mempunyai ideologi membenci agama Islam dan meningkatkan lagi Islamofobia kepada masyarakat di negara mereka. Yang terakhir ialah politik dan perundangan. Sebagai contoh, di Switzerland, kerajaan negara mereka telah tidak membenarkan pembinaan menara-menara masjid di negara mereka akibat fenomena Islamofobia yang sangat tinggi di negara mereka. Dan sebagai contoh lain, sesetengah buah negara barat tidak membenarkan laungan azan dilaungkan di negara mereka, kerana bagi golongan-golongan yang mengalami Islamofobia ini, mereka menganggap ia adalah satu ancaman kepada mereka
Itu saja tentang pengenalan dalam memahami konsep Islamofobia daripada saya. Sekian, terima kasih. Apakah faktor-faktor berlakunya Islamofobia yang sedang kita hadapi sekarang ini? Yang pertama ialah salah faham tentang jihad. Sekarang ini kita dapat lihat ada beberapa golongan yang membawa nama Islam yang ingin berjihad, namun ianya bercanggah dengan ajaran agama Islam. Contohnya ialah gerakan ISIS. ISIS yang wujud sekitar tahun 2013 ini membawa perjuangan yang amat bertentangan dengan konsep jihad yang sebenar, iaitu Islam menyuruh umatnya berjuang di atas jalan Allah dengan mematuhi syariat dan etika. Namun, apa yang dibawa oleh gerakan ISIS ini di sebaliknya. Seperti mana kita dapat lihat tindakan mereka yang kejam, iaitu menangkap, membunuh, menculik orang suka hati, menjadikan wanita sebagai hamba seks dan sebagainya, amatlah bercanggah dengan ajaran agama Islam. Dan jihad mereka ini memberi perspektif yang buruk terhadap umat Islam di seluruh dunia dan turut memberikan terpias kepada sebahagian umat Islam yang tidak terlibat dengan gerakan ISIS ini. Contohnya kita dapat lihat sebahagian orang barat ataupun orang-orang bukan Islam takut dengan orang Islam yang mempunyai ciri-ciri ISIS. Contohnya seperti orang lelaki yang memakai jubah, serban, yang mempunyai janggut dan jambang. Dan untuk wanita pula ialah orang yang memakai tudung labuh dan memakai purdah. Dan impaknya pada umat Islam ialah umat Islam kini digelar sebagai teroris. Faktor yang kedua pula ialah kelemahan dalam penyebaran maklumat. Kita sedia maklum bahawa media-media yang terkenal dikawal oleh golongan barat ataupun golongan orang bukan Islam. Mereka hanya menyiarkan perkara-perkara yang buruk yang dilakukan oleh umat Islam dan tidak akan menyiarkan tentang perkara-perkara yang baik yang telah dilakukan oleh umat Islam. Sebagai contoh, dapat kaitkan dengan faktor yang pertama tadi, iaitu gerakan ISIS. Dengan melalui media massa, pihak barat memperkenalkan agama Islam kepada masyarakatnya dengan menunjukkan kekejaman yang dilakukan oleh gerakan ISIS tersebut. Hal ini menyebabkan orang-orang awam di barat ataupun orang bukan Islam mengenali Islam dengan cara yang agak aneh dan mereka akan takut dengan agama Islam kerana mereka menganggap agama Islam ini mengajak pada kekerasan. Dan adakah umat Islam tidak mempunyai media yang tersendiri untuk menyebarkan agenda ini tersendiri? Mereka ada, namun media massa yang disiarkan oleh umat Islam tidak begitu efisien dalam mengubah perspektif masyarakat terhadap agama Islam. Kerana kita sedia maklum bahawa pada akhir zaman ini orang yang berkata benar dikatakan berbohong dan orang berbohong dikatakan benar. Punca Islamofobia yang seterusnya ialah serangan Menara Pusat Perdagangan Dunia World Trade Center pada 11 September 2001. Kejadian ini dikenali dengan nama 9/11, di mana dua menara World Trade Center ini dihempas oleh dua kapal terbang yang di-hijack. Manakala pada hari yang sama, sebuah kapal terbang dihempas ke Pentagon dan sebuah lagi kapal terbang dihempas ke sebuah padang di Pennsylvania. 4 buah kapal terbang ini di-hijack oleh kumpulan pengganas yang dikenali sebagai Al-Qaeda. Al-Qaeda ini pula ialah sebuah organisasi militan Islam yang diketuai oleh Osama bin Laden. Disebabkan oleh siri serangan ini, agama Islam telah dianggap dan dicop sebagai agama keganasan atau agama teroris sehingga ke hari ini. Punca Islamofobia yang seterusnya ialah pengaruh media dan gerakan Islamofobia. Tidak dapat dinafikan pengaruh yang diberikan oleh media adalah sangat kuat dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap agama Islam. Lebih-lebih lagi apabila media itu sendiri dikawal oleh pihak yang prejudis terhadap agama Islam. Pastilah mereka ini akan menggunakan saluran tersebut untuk menanamkan sifat benci terhadap Islam. Perkara ini dapat dilihat apabila berlakunya serangan atau pengeboman di sesuatu kawasan. Pihak media akan terus mengesyaki perbuatan tersebut didalangi oleh kumpulan Islam
tanpa bukti yang kukuh. Contoh yang kita dapat lihat adalah peristiwa pengeboman di Oslo pada 22 Julai 2011 yang mengorbankan 8 nyawa, dan selang beberapa jam selepas itu berlaku pembunuhan 69 remaja di Utoya, Iceland. Selepas terjadinya kedua peristiwa ini, akhbar-akhbar utama dunia seperti Washington Post dan New York Times terus mengesyaki bahawa penjenayah yang terbabit ialah beragama Islam. Padahal penjenayah tersebut beragama Kristian dan bernama Anders Breivik. Perkara seperti inilah yang memburukkan lagi imej agama Islam di mata dunia dan menyebabkan Islamofobia. Kesan Islamofobia kepada Islam adalah yang pertama, Islam dilihat sebagai monolitik, statik dan tidak responsif kepada perubahan. Ini adalah bermaksud kepada perubahan adalah orang yang Islamofobia ni menganggap Islam adalah sesuatu agama yang tidak memberi perubahan kepada dari segi negara, ekonomi, sosioekonomi. Maksud sosioekonomi adalah dari segi sosioekonomi pada masyarakat di negara tersebut. Dia menganggap bahawa Islam ni adalah tidak memberi perubahan apa-apa dan tidak memberi kemajuan kepada negara dan manfaat kepada negara dan kepada masyarakat pada negara tersebut. Okey, yang kedua adalah Islam dilihat sebagai asing. Ia tidak mempunyai nilai-nilai yang setara dengan budaya lain. Ia tidak dipengaruhi dan mempengaruhi budaya-budaya lain. Islam pada maksud yang kedua ni adalah Islamofobia ni menganggap mereka membandingkan antara agamanya dan agama Islam. Antaranya adalah tidak membuat pada Islam tidak boleh membuat zina, dan pada agamanya ia boleh membuat zina, dan banyak perkara-perkara lain yang umat Islam, agama Islam yang tidak boleh diterima, tapi pada agama mereka adalah diterima daripada agama mereka. So daripada itu mereka menganggap bahawa agama Islam ini adalah sebagai asing, menganggap asing bahawa agama ini adalah agama yang tidak diterima oleh mereka, disebabkan dengan pembandingan antara mereka yang mereka lakukan. Okay, yang ketiga adalah Islam dilihat lebih rendah kedudukannya dari Barat. Ia dilihat sebagai tidak bertamadun, tidak rasional, primitif dan seksis. Apa yang dimasukkan adalah kesan daripada Islamofobia ni membuatkan melihatkan agama Islam itu lebih rendah kedudukannya daripada agama Barat, agama Kristian, agama Buddha, agama selain daripada agama Islam. Dan ia dilihat sebagai tidak bertamadun. Mereka menganggap bahawa Islam ini adalah memberi nilai-nilai yang buruk, perbuatan yang tidak baik, tidak rasional, primitif dan seksis. Mereka menganggap bahawa Islam ni adalah digunakan untuk kepentingan diri dan kepada keburukan. Padahal agama Islam adalah agama yang paling mulia, dan kalau tidak dimaksudkan dengan betul, ia boleh membawa kepada maklumat yang lain. Tapi jikalau kesan Islamofobia ni dapat dikurangkan, mereka dapat melihat bahawa indahnya Islam itu. Yang keempat adalah Islam dilihat sebagai ganas, agresif, mengancam, menyokong keganasan dan terlibat dalam pertembungan antara tamadun. Apa yang dimasukkan adalah orang-orang Islamofobia ni menganggap bahawa Islam ini adalah hanya memberi keganasan kepada dunia. Mereka tidak membaca sejarah-sejarah yang betul berkaitan dengan Islam, dan mereka menganggap bahawa daripada apa yang sejarah yang lepas dilakukan adalah ganas, agresif dan menyokong keganasan. Ini kerana adalah mereka menganggap bahawa Islam ni sebagai mereka merendahkan nama Islam, dan mereka tidak ingin tahu kebaikan Islam, dan mereka
menganggap bahawa daripada sejarah itu Islam itu adalah membawa kepada keganasan dan perkara yang tidak baik kepada negara. Yang kelima adalah Islam dilihat sebagai ideologi politik dan dimanipulasikan untuk kepentingan politik. Apa yang dimaksudkan adalah kesan daripada Islamophobia ni, Islam dilihat sebagai mainan untuk politik dunia. Apa yang boleh ditarik daripada ni adalah peristiwa Trade Center yang berlaku di United States dan daripada benda tu mereka menganggap bahawa Islam ni hanya membawa mainan politik untuk menghancurkan sesuatu negara dan mereka menganggap bahawa Islam ni adalah satu permainan politik untuk dimainkan sahaja. Bukan mereka tidak menganggap bahawa Islam ini adalah satu agama di antara mata mereka seperti Kristian, dan mereka tidak menganggap seperti itu. Mereka anggap hanya Islam ni sebagai hanya untuk dimainkan politik sahaja. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Muflis bin Muhammad Amin. Saya akan membincangkan tentang kesan Islamophobia. Yang pertama adalah kesan kepada sosioekonomi. Diskriminasi terhadap umat Islam dalam bidang pendidikan, tempat kerja, peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan sebagainya juga memberikan impak pada kehidupan umat Islam, terutamanya di negara majoriti bukan Islam. Hal ini kerana kebanyakan orang bukan Islam sendiri yang jahil dan kurang berpengetahuan terhadap umat Islam sendiri, yang menganggap umat Islam ini mengancam kehidupan mereka dan gaya hidup mereka sebagai ekstrim. Hal ini kerana media-media barat yang sering menyajikan berita-berita bahawa peperangan di negara bukan Islam dan menunjukkan kekejaman orang bukan Islam terhadap orang bukan Islam itu sendiri. Selain itu, pemimpin mereka juga yang sering kali menanamkan sifat kebencian mereka terhadap umat Islam itu sendiri. Hal ini boleh dibuktikan dengan sebagai contoh kempen-kempen yang dibawa oleh parti politik itu sendiri di Switzerland yang mengharamkan penggunaan menara masjid. Ini sangat membuatkan umat Islam itu sendiri ditindas. Dan itu, yang kedua adalah kesan pada mental dan fizikal umat Islam itu sendiri. Islamophobia ini akan mencemarkan kesukaan negatif dan penodaan terhadap agama Islam semakin meningkat. Orang beragama Islam akan ditakuti orang Islam dan ianya akan meneruskan kehidupan seharian sebagai seorang Islam. Muslimah sebagai contoh yang kita lihat, Muslimah yang berada di negara Perancis juga terganggu kerana mereka tidak digunakan memakai kurdah oleh kerajaan Perancis itu sendiri. Ada bukti-bukti lain yang boleh menunjukkan Islamophobia ini kesan dia. Oleh itu, USA Today Gallup Poll rakyat Amerika sendiri mengakui mempunyai prejudis kepada Muslim. 4 daripada 10 mereka 72% mereka tidak mahu berjiran dengan Muslim itu sendiri. 8% berasa nervous jika ada wanita Muslim berada sama di dalam kapal terbang, dan 31% jika lelaki Muslim. OIC Observatory Report
Insiden berkaitan masjid meningkat sebanyak 100% kenaan terhadap pertuburan Islam. Sebanyak 70% insiden berkaitan kedah dan burka 500%. Tempoh politik dan sosial terhadap Islam dan umat Islam banyak 5 kali. Sikap tidak bertoleransi terhadap simbol suci Islam lebih dari 100%. Diskresi terhadap umat Islam dalam bidang pendidikan ketika kerja, lapangan terbang dan sebagainya dari 100%. Oleh itu, sebagai umat Islam, itulah bangkit dan menunjukkan nilai-nilai murni yang Rasulullah SAW ajar kepada kita terhadap orang Islam. Kita buktikan kepada mereka yang kita ini tidak mengancam dan bersifat toleransi terhadap mereka. Sebagai contoh, Malaysia sendiri yang berbilang kaum dan tidak menindas antara satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Wahab. Dalam video ini saya akan kongsikan 4 langkah untuk mengatasi Islamofobia. Baiklah, langkah pertama untuk mengatasi Islamofobia ini ialah dengan cara umat Islam sendiri memainkan peranan dalam menunjukkan keindahan Islam melalui tindakan dan tutur kata. So, kita sebagai umat Islam merupakan cerminan kepada agama Islam itu sendiri. Oleh itu, kita perlulah menunjukkan tingkah laku ataupun percakapan kita atau tutur kata dengan perkara-perkara yang baik agar mereka, iaitu orang yang bukan Islam, melihat kita sebagai agama yang tidak menunjukkan perkara-perkara yang buruk di dalam agama Islam itu sendiri. Baiklah, langkah seterusnya iaitu langkah kedua bagi mengatasi Islamofobia ini. Kita perlu teliti kembali akhlak dan pribadi Rasulullah SAW dalam menghadapi golongan penentang Islam ini. Maksudnya kita perlu lihat kepada sifat pribadi Rasulullah SAW. Sebagai contoh, macam Rasulullah SAW ni seorang yang pemaaf. Kalau kita tengok sirah-sirah terdahulu, Nabi kita ni seorang yang pemaaf terhadap orang bukan Islam yang menentang baginda. Walaupun baginda ditentang dengan hebat, tapi baginda sabar dan memaafkan mereka. Kesannya kita boleh tengok orang bukan Islam ni terpikat dengan sifat pribadi baginda dan menyebabkan mereka memeluk agama Islam. Langkah ketiga yang boleh kita lakukan bagi mengatasi Islamofobia ialah dengan mengimplikasikan ajaran agama dalam sistem pembelajaran. Dengan mengimplikasikan ajaran agama Islam ke dalam sistem ni, saya rasa kita dapat membetulkan diri agar menjadi orang yang mempunyai sifat yang bagus. Seterusnya kita dapat menjadi contoh kepada penganut-penganut agama yang lain. Baiklah, langkah terakhir yang kita boleh lakukan ialah perlu ada usaha dalam kalangan umat Islam sendiri untuk membuktikan kepada orang bukan Islam ini bahawa kita adalah umat yang lebih jauh bertamadun dari apa yang disangkakan. Kalau kita tengok dekat luar negara, ada yang melakukan protes ataupun tunjuk perasaan terhadap agama Islam, yang mereka percaya bahawa agama Islam itu adalah agama yang ganas ataupun agama yang menyebabkan keamanan orang awam terganggu. So, sebagai umat Islam, kita perlu memperjuangkan agama kita dengan melakukan protes secara aman supaya
Mereka sedar yang bahawa umat Islam bukanlah agama yang ganas ataupun yang menyebabkan peperangan berlaku. Ketika masyarakat dunia tertumpu kepada isu Islamofobia ini, kita perlu menggunakan peluang ini dengan menyediakan penerangan tentang agama Islam dengan cara yang saya sebutkan tadi. Kita boleh memberi penerangan kepada mereka yang bahawa agama Islam tidak mengajar umatnya atau penganutnya melakukan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang ganas atau perkara yang menyebabkan peperangan berlaku. So kita perlu menggunakan peluang ini dengan sebaiknya supaya agama Islam dipandang oleh masyarakat dunia sebagai agama yang bagus dan baik. Kesimpulannya, fahaman Islamofobia atau golongan anti-Muslim ini sudah menjadi perkara yang sangat membimbangkan pada masa kini, terutamanya di negara barat. Mereka memandang kepada umat Islam sebagai satu ancaman dan juga berbahaya kepada mereka. Fahaman ini disalahertikan dan boleh menimbulkan salah faham kepada penganut agama selain dari penganut agama Islam, kerana fitnah yang dilemparkan oleh media barat untuk membuatkan ramai orang makin yakin dan mempercayai dengan apa yang diceritakan berkenaan dan dengan Islam. Islamofobia juga boleh berlaku disebabkan oleh penganut agama itu sendiri, iaitu Islam, dengan melakukan keganasan dan pembunuhan secara berleluasa, seperti satu pertubuhan yang diberi nama ISIS untuk berjihad demi agama. Erti sebenar jihad yang difahami oleh ISIS ini adalah tidak benar dan juga bercanggah sama sekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, pentingnya bagi umat Islam untuk mengambil berat dan memahami isu-isu yang menyumbang kepada Islamofobia dan juga cara mengatasinya. Dalam hal ini, janganlah kita menyalahkan mana-mana pihak, kerana hal ini juga boleh berpunca daripada kaum kita sendiri dan menyebabkan salah faham itu terjadi dan tanggapan buruk kepada umat Islam. Tindakan yang terbaik adalah untuk menjelaskan segala perkara yang berkaitan tentang Islam kepada penganut lain dengan jelas, berdasarkan kepada apa yang dijelaskan sebelum ini, dari segi faktor-faktor Islamofobia, kesan baik maupun kesan buruk, dan cara mengatasinya. Kita sebagai umat Islam perlulah mengambil iktibar tentang perkara-perkara yang telah terjadi, seperti perkara yang boleh mendatangkan dan menyebabkan Islamofobia itu terus berlaku. Sebaliknya, kita harus memberi contoh yang baik dan memberikan sifat-sifat yang positif kepada penganut lain agar kehidupan sesama manusia sentiasa berada dalam keadaan harmoni dan tenteram. Semoga apa yang berlaku ini, umat Islam dapat mengambil pengajaran dan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara demi menjaga nama baik agama Islam.